Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah, dan dengan izinnya dapat kita bertemu lagi di dalam siri Tazkirah bersama dengan Ustaz Kamaruzaman Al-Malizi. Alhamdulillah. Pada pagi ini saya nak membawa tuan-tuan dan perempuan kepada satu persoalan, iaitu persoalan yang jarang-jarang diperkatakan orang kerana menganggap ia ada satu perkara yang biasa, walaupun ia bukanlah perkara yang biasa tetapi perkara yang luar biasa. Tetapi apabila perkara yang luar biasa itu telah menjadi biasa kerana masyarakat tidak menganggapnya apa-apa, padahal ia adalah membawa kepada kerosakan kepada masyarakat. Iaitulah satu persoalan di mana hari ini kita lihat pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan telah menjadi perkara yang lumrah di mana-mana. Kalau kita pergi ke kedai, ke pasar, ke pejabat, ke kilang, ke mana-mana sahaja, kalau kita naik bas, naik kereta api, naik kapal terbang, dan di mana-mana pun kita akan lihat pergaulan bebas itu menjadi perkara biasa antara lelaki dan perempuan. Tetapi sebenarnya, kalau kita mau mengkaji dengan sebenar-benarnya, sebenarnya itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Kerana di antara lelaki dan perempuan ini dia ada batas-batas pergaulan. Tidak boleh bergaul sesuka hati. Inilah ajaran Islam. Tetapi kita memandang enteng, memandang ringan, seolah-olah tidak ada apa-apa pun. Padahal Allah SWT telah mengharamkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah perkara yang berdosa itu dianggap tidak berdosa dah, dan dianggap satu perkara yang biasa, malah sosial? Kalau orang tak mau bergaul bebas antara lelaki dan perempuan pada zaman sekarang ini, orang itu dianggap telah ketinggalan zaman. Orang itu dianggap tidak sosial. Orang itu dianggap kolot, out of date, tidak mengikut peredaran zaman. Itu dia. Tetapi sebenarnya itulah sebenarnya orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana dia mengikut apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujihim. Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan meliputi apa yang mereka perbuat. Dan seterusnya Allah SWT beritahu kepada kita, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna min furujihinna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, hingga akhir ayat. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang lelaki supaya menahan pandangannya daripada melihat perempuan yang haram baginya, dan kepada orang-orang perempuan supaya menahan pandangannya daripada melihat lelaki yang haram baginya. Kalau pandang memandang pun telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula bergaul bebas antara lelaki perempuan yang bukan mahram tanpa batas? Tentulah ianya lebih-lebih lagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana benda seperti ini telah menjadi kebiasaan kita, pergi ke kedai-kedai, pergi ke pasar-pasar, di sekolah-sekolah, di pejabat-pejabat, di perpustakaan-perpustakaan, di mana-mana sahaja kita pergi pun
memang pergaulan bebas ini telah menjadi lumrah, sehingga kita tidak merasakan ianya satu kesalahan, walaupun ia merupakan kesalahan dari segi hukum syarak, dari segi hukum Allah SWT. Malah orang yang tak mau bergaulan bebas tu pula dituduh kolot, ketinggalan zaman, balik ke zaman unta dan sebagainya. Orang yang berkata begitu, akidahnya dalam bahaya, kerana ia menganggap hukum Allah SWT itu telah kolot, telah ketinggalan zaman, out of date dan sebagainya. Padahal hukum Allah sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan pergaulan bebas? Kerana benda itu boleh merangsang nafsu, boleh menaikkan nafsu yang boleh membawa kepada perkara yang tidak diingini. Kalau pandang saja pun telah haram, kerana boleh membangkitkan syahwat, apalagi bergaul bebas, bercampur baur lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Di dalam Islam tidak ada pergaulan bebas. Di dalam Islam pergaulan adalah terbatas. Kalau nak bergaul bebas, kenalah menikah dahulu. Kalau sudah menikah, bergaullah bebas dengan isteri di dalam rumah, tidak ada masalah. Tetapi kalau belum menikah, tidak boleh bergaul bebas. Ada batas-batas pergaulannya yang telah digariskan oleh Islam. Tetapi kita pada hari ini tak mau ikut, kerana mau mengikut peredaran zaman yang dibawa oleh Barat. Inilah sebenarnya penyakit umat Islam hari ini. Tidak mau mengikut Al-Quran, tidak mau mengikut hadis, tapi mau mengikut ajaran yang dibawa oleh Yahudi dan Nasara daripada Barat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna huda hudallah." Hingga akhir ayat, yang maksudnya, dan selama-lamanya tidak akan redha Yahudi dan Nasara sehingga kamu mengikut millah mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, hinggalah ke akhir ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada kita bahawa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni orang-orang Kristian, tidak akan redha selama-lamanya kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya, sehingga mereka mengikut millah, mereka. Millah yakni mengikut agama ataupun cara hidup yang mereka lagangkan, yang mereka bawa. Jadi mereka membawa kehidupan sosial, pergaulan bebas lelaki perempuan. Inilah cara hidup yang telah dibawa oleh Yahudi dan Nasara, dan kita pun terima. Apabila kita terima ikut cara hidup yang dibawa oleh mereka, Yahudi dan Nasara itu, dengan meninggalkan yang diajar oleh Al-Quran, maka mereka telah pun redha. Tetapi kalau kita mengikut cara Islam, mereka tak akan redha. Jadi kita hari ini ikut Yahudi dan Nasara, musuh Islam itu, daripada perkara yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, daripada perkara dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat, sampailah peringkat negara, semua mengikut mereka. Ekonomi, pendidikan, ketenteraan, pertahanan, semuanya ikut Yahudi dan Nasara. Bagaimanalah untuk mendapat pertolongan daripada Allah SWT?
Bagaimana nak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana nak mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kita tidak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita berdoa kepada Allah pun doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berhukum dengan hukum yang ada dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan ini dianggap kecil tetapi sebenarnya besar. Kerana hukum Allah SWT itu tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dipandang ringan. Semuanya adalah hukum yang berat. Semuanya mesti dilaksanakan. Kalau Allah SWT mengharamkan pergaulan bebas, lelaki perempuan yang bukan mahram, maka kita kena tinggalkan pergaulan bebas kepada pergaulan terbatas. Saya rasa cukuplah tazkirah ringkas saya pada pagi ini. Sehingga kita bertemu di lain masa, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa' ma'assalam.